muka berminyak ataupun badan kita mungkin lebih berbulu daripada biasa. Dia bukan berbulu lah, dia macam kita panggil, term medical kita panggil hirsutism. Assalamualaikum semua, saya Dr. Mazlina. Sekarang ni bertugas di Poliklinik Mazlina, Taman Pelayan Utama, Skudai, Johor Bahru. InsyaAllah hari ni kita akan berkongsi tentang PCOS ataupun nama panjang dia ialah Polycystic Ovarian Syndrome. Okay? Pernah dengar tak apa PCOS ni? Kadang-kadang dia sebenarnya berlaku di kalangan wanita saja sebab dia masalah yang melibatkan ovari, di mana organ ovari ini hanya terdapat pada kaum wanita sahaja. Kaum wanita ni dia ada dua kilang telur, kiri dan kanan, pada dia punya, kita orang punya reproductive system. Selalunya dia berlaku di kalangan wanita yang masih dalam lingkungan reproductive age ataupun dalam lingkungan wanita yang boleh melahirkan anak lah. Jarang berlaku di kalangan wanita yang dah berusia. Okay? So keadaan sebab tu dipanggil sindrom Polycystic Ovarian Syndrome, sebab PCOS ni adalah satu keadaan yang kompleks di mana ia melibatkan kesuburan, masalah kesuburan dan juga metabolisme ataupun ketidakseimbangan hormon dalam badan kita. So kenapa dipanggil polycystic? Poly itu banyak, cystic itu merujuk kepada cyst lah. Tapi kalau PCOS ni dia bukan cyst tau. Dia cuma dalam ovari tersebut, folikel-folikel yang mengeluarkan telur setiap bulan tu dia terlebih banyak ataupun jumlah dia lagi banyak daripada ovari yang normal. Okay, that's why dia panggil polycystic. Walaupun macam nama dia macam cyst, tapi dia bukan cyst Dia folikel tu besar dan banyak daripada orang yang normal. Okay, so kalau sebenarnya kalau orang yang ada PCOS ni, dia punya ovari tu saiz dia boleh jadi 2 kali ganda daripada saiz ovari orang yang tak ada PCOS. Sebab apa? Sebab folikel-folikel dalam badan dia ni, dalam dia punya ovari, lebih kuantiti dia lebih banyak daripada orang yang tak ada PCOS. Okay? So dia sebenarnya bukan cyst nama je polycystic, tapi cyst tu sebenarnya merujuk kepada folikel-folikel yang tak matang dan juga berlebihan dalam dia punya kilang telur ataupun ovari tadi. Okay? So far dah faham? You boleh bayangkanlah kalau ovari yang normal mungkin dia kecil saja, tapi orang yang mempunyai PCOS ni, dia punya ovari tu ataupun kilang telur tu lagi besar, mungkin 2 kali ganda. Dan contoh kalau kita potong ovari tersebut, kita akan nampak folikel-folikel ataupun telur-telur yang banyak dan tidak matang. Okay? That's why kalau orang yang ada PCOS, mostly diorang ni mempunyai masalah kesuburan, sukar untuk hamil. So macam mana kita nak diagnose orang tu ada PCOS ataupun tidak? Doktor akan check ataupun tengok 3 perkara ni lah untuk mendiagnose sama ada wanita tersebut mempunyai PCOS ataupun tidak. Okay? So pertama, selalunya orang yang ada PCOS ni, dia punya period tak regular ataupun sikit-sikit keluar. Selalunya orang yang tak ada PCOS, normal punya wanita, selalunya dia punya ovari akan mengeluarkan telur setiap bulan dan tak akan efek dia punya period. Selalunya orang tak ada PCOS memang period normal. Akan tetapi bila ada PCOS ni, dia punya period mungkin tak teratur. Mungkin 2-3 bulan sekali, mungkin 5 bulan sekali. Paling teruk mungkin setahun sekali pun kadang-kadang tak ada. Okay, itu yang pertama, period tak teratur. Okay, yang kedua, macam mana kita nak diagnose sama ada you all ni ada PCOS atau tak, ialah dengan mengesan ataupun mengesan perubahan pada mungkin pada kulit wajah, mungkin cepat berjerawat, orang kata kulit muka berminyak, ataupun badan kita mungkin lebih berbulu daripada biasa. Dia bukan berbulu lah, dia macam kita panggil, term medical kita panggil hirsutism. Okay? Ini disebabkan oleh penghasilan hormon testosteron punya hormon androgen ataupun testosteron yang berlebihan dalam badan wanita yang mengidap PCOS tersebut. Okay? Testosteron ni sebenarnya dalam kaum wanita dia sikit saja dihasilkan. Akan tetapi pada dalam wanita yang punya PCOS, dia punya testosteron ni hormon lelaki, dia adalah hormon lelaki tau. So bila dia dihasilkan berlebihan daripada biasa, perempuan tersebut yang mengidap PCOS akan mengalami gejala-gejala, contohnya
pertambahan bulu-bulu badan, mungkin ada macam misai sikit, ataupun apa lagi, kulit cepat berminyak, dia punya bulu roma macam lebih sikit kan. Kalau tengok orang lelaki kan bulu banyak kan. So orang PCOS ni dia boleh jadi macam tu. Tak adalah sebiji macam orang lelaki, tak, cuma dia kurang, dia lebih sikit daripada wanita biasa. Dia punya pertumbuhan bulu-bulu dalam kulit, atas kulit dia. Okay, so tu gejala yang kedua. Bukan gejala lah, ada petanda yang kedua macam mana kita nak mengesan seseorang wanita tersebut mempunyai PCOS. Okay, yang pertama tadi period dia tak teratur. Yang kedua, pertumbuhan bulu di muka dan di badan lah, lebih sikit daripada yang biasa. Yang ketiga, mestilah kita kena buat ultrasound. Okay, so bila kita buat ultrasound scan, selalunya kita akan detect ovari ataupun kilang telur wanita yang mempunyai PCOS tersebut. Selalunya dia punya kilang telur, kita akan nampak folikel-folikel ataupun kilang telur yang banyak. Okay, banyak, dan sebenarnya kilang telur tu walaupun banyak tapi dia tak matang, dia tak mengeluarkan ovum pun. Okay, that's why orang yang ada PCOS dia mempunyai masalah kesuburan, sebab dia walaupun dia mempunyai folikel yang banyak dalam ovari dia, tapi ovum tidak dihasilkan. Okay, that's why memang mostly memang ada masalah kesuburan orang PCOS ni, tapi tak semestinya langsung tak boleh pregnant. Okay, ada setengah wanita yang mempunyai PCOS berjaya mengandung lah. Okay, so macam mana you nak tahu tadi pasal macam mana, apa petanda-petanda orang tu ada PCOS? Period tak teratur. Yang kedua, ada pertumbuhan bulu-bulu tak normal di muka ataupun di badan. Yang ketiga, melalui scan lah, doktor akan cerita ataupun akan menerangkan bahawa you all punya ovari mungkin mempunyai folikel yang besar dan berlebihan daripada biasa. Okay, selalunya kalau kita scan orang yang tak ada PCOS ni, kita tak boleh nampak sangat ovari dia, sebab memang folikel dia kecil sahaja. Akan tetapi orang yang ada PCOS, bila kita scan, nampak pasal benda tu besar dan tak matang. Dia tak ada ovum tapi that's why. Lepas nak tahu cara diagnosis, kita kena tahu lah punca kenapa PCOS ni berlaku pada setengah wanita kan. Kenapa orang ni tak ada, kenapa orang ni ada kan. Dia boleh berlaku sebab mungkin makcik dia, mak dia ataupun kakak dia ada PCOS sebelum ni. Maksudnya dia genetik lah. Dia boleh jadi genetik PCOS ni. Akan tetapi walaupun contoh mak dia ada, kakak dia ada, tak semestinya dia akan ada. Okay? Tapi kalau dia ada, mungkin makcik dia pernah ada, mungkin kakak dia pernah ada. So dia faktor genetik pun ada lah dalam orang kata punca kenapa PCOS ni berlaku. Okay? Tetapi secara saintifiknya kita nak explain kenapa PCOS ni berlaku di kalangan setengah wanita. Punca utamanya ialah ketidakseimbangan hormon yang saya sebut tadi, yang menyebabkan bulu muka bertambah, bulu dekat badan bertambah. So apa yang saya cakap tadi, hormon testosteron ataupun hormon androgen lah. Hormon ni sebenarnya wanita ada sikit lah testosteron dalam badan kita, tapi dia tak sebanyak kaum lelaki. Okay? Tapi pasien yang ada PCOS ni hormonnya tinggi, testosteron tersebut levelnya tinggi. That's why dia ada bulu-bulu di muka dan di badan. Okay? So bila dia tinggi, sepatutnya dia rendah je tapi orang yang ada PCOS ni, bila testosteron tersebut tinggi, menyebabkan kilang telur ataupun ovari tadi sukar untuk berovulasi. Dia akan menyebabkan masalah ovulation ataupun ovulasi tadi. Maksudnya ovum tak dapat dilepaskan daripada folikel-folikel yang menyimpan telur tadi. Okay, disebabkan oleh masalah testosteron yang tinggi tadi. Okay, so that's why kata mostly orang yang ada PCOS ni dia ada problem dengan masalah kesuburan disebabkan oleh testosteron tadi tinggi sangat. Okay, so tu hormon yang pertama yang menyebabkan masalah dalam badan orang ada PCOS ni. Okay, yang kedua, hormon yang kedua yang jadi kita panggil culprit ataupun orang kata punca utama ketidakseimbangan hormon dalam PCOS ialah insulin. Badan kita memang mempunyai insulin, tapi dalam pasien yang ada PCOS ni, dia mempunyai insulin resistant ataupun kerintangan insulin. Insulin ni fungsi dia dalam badan kita ialah untuk mengawal gula dalam darah. Insulin ni walaupun dia banyak, dia tak dapat bekerja sebab berlaku kerintangan. So bila dia tak dapat bekerja, dia tak dapat mengawal gula dalam darah.
seseorang wanita yang mempunyai PCOS. Okay, so bermaksud bila dia tak dapat kawal gula dalam darah perempuan tersebut, menyebabkan pasien yang ada PCOS ni akan meningkatlah, cenderung untuk dapat kencing manis di masa hadapan disebabkan oleh masalah insulin resistance. Okay, bila gula ni lebih sangat sebab insulin tadi tak dapat proses, daripada situlah punca kepada masalah-masalah lain lah. Kencing manis, menyebabkan kegemukan, seterusnya period cycle tadi. Maksudnya period dia bertambah-tambah tak teratur lah, punca kepada masalah kesuburan tadi. Okay, so kalau you ingat apa tadi, kita punya hormon ataupun punca ketidakseimbangan hormon dalam badan kita, ada dua hormon tadi, testosteron dan insulin. So gejala ataupun simptom-simptom apa tandanya yang you all ada PCOS ni? Okay, first tadi of course head tak teratur kan. So second, berat badan berlebihan. Okay, dia naik, orang yang ada PCOS ni berat dia naik sangat cepat, tapi bukan main, susah nak turun. Tu salah satu gejala orang tu mungkin ada PCOS. So lama-lama kata in long term dia boleh menyebabkan kesan psikologi juga. So orang yang ada PCOS ni cenderung untuk mendapat stres sebenarnya. Walaupun saya cakap tadi, mostly orang yang ada PCOS ni berat badan dia berlebihan, tapi tak semestinya orang yang kurus, BMI normal contohnya, tak akan ada PCOS. Sebab ada juga yang kurus tapi sebenarnya dia ada PCOS. Okay, mungkin dia tak teratur tadi, mungkin dia ada pertumbuhan bulu-bulu yang berlebihan tadi, ataupun bila dia scan ada nampak folikel yang banyak tapi dia kurus. Okay, so tak semestinya walaupun dia tak gemuk, dia sebenarnya boleh ada PCOS juga. Okay, so kita panggil yang tu, kita panggil term dia lean PCOS, L-E-A-N, lean tu kurus lah. Okay, apa yang saya berkongsi hari ni, harap you all ada idea, info sedikit sebanyak tentang PCOS ni. And kalau you all sebenarnya contoh dah lama berumah tangga, orang kata lepas 4-5 tahun masih tak dapat anak kan, sebelum ni tak pernah jumpa doktor pun pasal ni. So mungkin lepas tengok live ni, mungkin bagi idea, bila saya dengar gejala-gejala ataupun simptom yang saya cakap tadi, mungkin you all ada PCOS. So apa saya sarankan, you all pergi berjumpa dengan pakar sakit puan cepat-cepatlah, jangan tunggu lama-lama. Takut sebenarnya you all ada PCOS. Okay, cuma lepas kita dah cerita gejala, macam mana cara nak diagnose PCOS ni, nak tahu juga cara rawatan, betul tak? Kita kena ubah cara hidup ataupun gaya hidup kita sebelum ni. Okay, contoh kalau kita sebelum ni jarang exercise, that's why badan orang kata berat badan berlebihan. Takut tu sebenarnya punca, macam Puan Comok dia cakap tadi, dia share tadi dekat atas, bila dikurangkan berat badan, alhamdulillah dia punya hormon dalam badan makin stable, dan orang kata proses ovulation ataupun period dia makin cantik, makin teratur. So chances untuk dia conceive ataupun orang kata peratusan untuk dapatkan baby lagi tinggi. Okay, so sebenarnya cara rawatan ataupun management yang paling penting ialah ubah gaya hidup. Okay, amalkan makanan yang seimbang, diet yang betul, dan exercise. Okay, kita kena aim untuk dapatkan berat badan yang normal. Okay, ada orang ambil masa setahun baru dapat capai berat badan yang normal. Ada orang 6 bulan dah dapat ideal punya BMI kan. Tapi orang kata kalau kita tak mula sekarang, bila lagi, betul tak? Satu lagi orang kata point untuk orang yang cuba berdiet ni, dia punya kata kunci ataupun apa yang paling penting ialah konsisten dan juga disiplin. Okay, kalau kita nak diet, nak kurangkan berat badan, kalau minggu ni kita jaga betul-betul, minggu depan dah tak jaga, tak jadilah. Memang result dia sangat slow, tapi kalau you all konsisten, sekurang-kurangnya boleh turunkan berat badan 1 hingga 2 kilo sebulan, dah memadai daripada langsung tak turun. Betul tak? Okay, so tu yang pertama tadi, macam mana cara kita orang kata nak merawat ataupun mengelakkan PCOS. Okay, pertama amalkan gaya hidup yang sihat dan dapatkan berat badan yang ideal. Okay, and setengah patient yang ada PCOS, kalau you all pergi ke klinik kerajaan contohnya, ada setengah orang dapat ubat. Kalau you all pernah dengar, ada yang pernah dapat ubat metformin. Metformin tu ubat kencing manis tau. Tapi walaupun patient tu tak ada kencing manis pun, tapi fungsi metformin pada wanita yang mengidap PCOS ni ialah
ia berfungsi sebagai insulin sensitizer, kita panggil. Kita kena faham orang yang ada PCOS ni, dia punya insulin tu resistant, dia menghadapi rintangan, dia tak berfungsi. So kenapa doktor bagi metformin pada wanita seperti ini ialah mengurangkan rintangan insulin tersebut. That's why dia prescribe metformin. Okay, dia nak bantu meningkatkan fungsi insulin itulah. Tu function metformin. Bila dikonsum metformin tersebut dalam tempoh tertentu, dia akan membantu wanita tersebut untuk mengurangkan berat badan juga sebenarnya. So subsequently kitaran head dia slowly akan normal. Okay, macam itulah. Kadang-kadang orang bagi metformin, ada yang bagi ubat pil perancang untuk kata menyeimbangkan balik, menyeimbangkan semula hormon dalam badan mereka. Okey? Dan ada setengah orang pun dapat Clomid juga. Pernah dengar tak Clomid? Okey, Clomid ni ubat untuk merangsangkan telur dalam kita punya ovari. Dia untuk merangsang ovari, keluarkan folikel yang mengandungi ovum lah. So biasanya tak semua orang sesuai Clomid ni. You all jangan beli sendirilah dekat klinik ataupun farmasi. Kena consult doktor dulu. Okey? Sebab metformin dengan Clomid ni dia bekerja sama-sama lah. Contohnya kalau you makan metformin, dapat juga ubat Clomid, insyaAllah chances untuk ovulasi tu lebih tinggi. Itu adalah salah satu ataupun cara-cara kita nak merawat ataupun mengawal kesan PCOS ni. Kena turunkan berat badan. Tu yang paling penting sebenarnya. Okay? Lagi saya nak tambah tentang kesan PCOS dalam jangka masa panjang. So macam saya cakap tadi, bila insulin dalam badan orang yang ada PCOS ni tinggi, dia akan menyebabkan gula berlebihan dalam badan, and long term boleh menyebabkan wanita tersebut menghidap diabetes ataupun kencing manis. Kalau ikut fakta, 1 ataupun 2 dari 10 wanita PCOS akan mendapat kencing manis. Okay, scary juga dengar kan. Okay, so tu adalah salah satu kesan jangka masa panjang lah bagi wanita yang mengidap PCOS. Second ialah hypertension. Okay, dia berisiko untuk dapat darah tinggi juga disebabkan oleh berat badan berlebihan tadi. Okay, stres pun ya, ataupun disebabkan oleh insulin resistance tadi. So sebenarnya banyak juga penyakit kronik yang boleh dikaitkan dengan PCOS ni kalau kita tak kawal daripada awal lah. Selain pada DM ataupun kencing manis dan hypertension tadi, ia juga boleh menyebabkan meninggikan risiko untuk kena kanser rahim tadi. Kanser rahim ataupun endometrial cancer. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, orang PCOS ni dia tak teratur dia punya period, jadi dia punya dinding rahim tu tebal dalam jangka masa yang lama. Okay, so ini akan meninggikan risiko untuk dia mengidap kanser rahim di masa akan datang. Tapi ada satu benda lah saya nak cakap kat you all. PCOS tidak meningkatkan risiko untuk mendapatkan kanser payudara dan ovari. Walaupun orang tu ada PCOS, dia cuma mungkin ada risiko untuk mengidap kanser rahim sahaja di masa akan datang. Okay, tapi dia tak meninggikan risiko untuk mengidap ovarian cancer ataupun kanser ovari ataupun kanser payudara. Dalam jangka masa panjang, kesan dia tadi mungkin ada kencing manis, mungkin boleh menyebabkan darah tinggi, mungkin juga kanser rahim. Dan satu lagi kesan psikologi lah. Sebab orang yang ada PCOS ni lebih stres daripada wanita yang tak ada PCOS. Mungkin dia lebih moody, lebih sensitif. Okay, so kalau you all rasa you all mungkin ada PCOS ni, first kali step yang you all kena buat, jumpa doktor yang betul lah. Terus kalau boleh terus pergi jumpa pakar sakit puan and get diagnosed. Jangan diagnose sendirilah, kan. Jangan sendiri kata, oh aku ni ada PCOS lah, terus sedih kan. Jumpa dulu dengan doktor yang betul, doktor sakit puan lah. Kita sarankan make sure kata you get diagnosed first, and then dapatkan konsultasi macam mana nak mengatasi masalah tersebut, kan. So macam cakap tadi, kalau you all berat badan berlebihan, cuba kurangkan berat badan, amalkan pemakanan seimbang. So selain pada exercise, boleh diet, banyak sebenarnya cara-cara kita nak kurangkan berat badan lah. Ada orang buat intermittent fasting, ada orang buat Atkins diet, kan. So ini bergantung kepada badan you all jugalah. Tak semua orang sesuai dengan teknik-teknik diet yang tertentu. Mungkin orang ni dia ada gastrik, so dia tak sesuai dengan intermittent fasting. So tadi teknik diet mana yang paling
berkesan untuk you all. So harap you all dapat manfaat daripada perkongsian saya hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa share supaya lagi ramai yang dapat manfaat pasal PCOS hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih pada yang dah komen, pada yang dah like, pada yang dah share. Okay, jumpa lagi di sesi yang akan datang. Harap perkongsian saya pada hari ini bermanfaat. Okay, dan jangan lupa tag kawan-kawan you all yang mungkin sedang mengalami masalah PCOS. Okay, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.